Selamat sejahtera kepada Encik Fahmi. Saya Nirmal Seremlarau, anak lelaki Munusami, dan nombor kad matrik saya ialah 10 DLS 17F 2021. Tajuk projek kami ialah penyalahgunaan data. Dalam projek video, kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, saudari Kausalia, saudara Merwin dan juga saudara Pravin Singham. Dan saya tidak juga dapat lupakan seorang sahabat saya yang daripada Jabatan Mekanikal, iaitu Saravanan, juga telah memberi pertolongan dalam menyiapkan video ini. Untuk pengetahuan Ustaz, watak saya dalam video projek tersebut ialah seorang anggota polis berpangkat, saudari Kausalia sebagai kaunselor, Pravin Singham sebagai pelajar kolej, Saravanan juga sebagai seorang anggota polis, dan akhirnya Merwin Kumar sebagai pengedar darah. Dalam penghasilan video ini, terdapat beberapa cabaran untuk menyiapkan, antaranya ialah masa yang singkat akibat final SEM dan juga pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan lockdown pada 18 Mac di mana kita tidak dapat keluar dari rumah. Namun begitu, hasrat kami untuk mendapat markah yang tinggi, kami dapat menyiapkan video kami dengan sepenuhnya. Sekarang, saya akan ringkaskan cerita video tersebut. Pravin Singham merupakan pelajar yang rajin, namun begitu dia telah terjebak dalam kegiatan darah sehingga tidak menyedar diri. Kedua, kami menunjukkan cara polis menangkap dan juga bagaimana dapat menolong penagih darah tersebut. Untuk pengetahuan Ustaz boleh menonton di dalam YouTube di mana kami telah menghantar link tersebut dalam laman sesawang Ustaz. Akhirnya, untuk menyiapkan report, kami telah melakukan kaji soal selidik di mana seramai 40 pelajar telah dipilih untuk menjawab soalannya. Soalan-soalan tersebut dan juga jumlah pelajar akan diterangkan dalam slot yang kedua. Sekian, terima kasih. Sejahtera, saya Kausalia, anak perempuan Xavier Silva Kumar, nombor matrik 10 DLS 17F 2091 dari kelas DLS 5C. Saya akan membincangkan jenis-jenis darah dan faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan darah. Dalam laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, darah dikatakan sebagai bahan yang boleh mengubah fungsi tubuh badan. Sebagai contoh, antibiotik dan penahan sakit selalunya diambil atas nasihat doktor. Sesetengah darah psikoaktif mengubah emosi dan status minda. Menurut Wikipedia, darah merupakan bahan yang digunakan untuk merawat penyakit, mengurangkan simptom atau mengubah suai proses kimia di dalam barang untuk tujuan-tujuan tertentu. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan yang dimakan dianggap sebagai darah atau drugs. Masyarakat zaman sekarang tidak memahami konsep dan kegunaan darah menyebabkan ramai yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan darah. Mempunyai beberapa jenis darah. Jenis yang pertama adalah halusinogen, contohnya ketamin, halusino, lysergic acid, phenylethylamine. Jenis kedua ialah depresan, contohnya methylquinone, tranquilizer dan rehypnol. Jenis yang ketiga, cannabis, contohnya ganja, hanis, marijuana. Jenis yang keempat, psikotropik, syabu, ais, batu kristal, kaca diamond, dan ekstasi. Jenis yang kelima, stimulan, contoh daun coca, paste coca, cocaine freebase, dan crack cocaine. Jenis keenam, opiat, contohnya candu, morfin, dan heroin. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan darah. Faktor berlakunya penyalahgunaan darah adalah tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi, keluarga, dan juga kerja. Oleh hal yang demikian, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan sebagai jalan penyelesaian, mereka mengambil jalan yang mudah dengan menjadikan darah sebagai teman setia yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Contohnya, kesibukan ibu bapa dengan kerja telah menyebabkan anak-anak terasa terasing dan jauh daripada ibu bapa.
Faktor yang kedua ialah kurangnya pengetahuan tentang dadah. Sebenarnya remaja-remaja di negara kita tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif penggunaan dadah. Tanpa mereka sedari, sebenarnya dadah boleh menyebabkan pemikiran seseorang itu tidak waras dan gagal untuk membuat keputusan yang rasional dan juga mungkin akan membawa maut. Faktor yang ketiga ialah dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya. Hal ini demikian kerana akan merupakan orang yang terdekat kepada remaja selepas keluarga. Mereka kerap menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding dengan ahli keluarga. Oleh hal yang demikian, mereka akan mengikut dan melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh rakan mereka. Terdapat juga kes apabila seseorang itu tidak mengikut kata rakan sebaya, mereka akan disisihkan oleh rakan-rakan yang lain. Akhirnya, faktor yang keempat ialah kurang didikan agama juga akan merupakan faktor penyalahgunaan dadah. Mereka yang kurang didikan agama akan mudah terjerumus ke dalam kancah penyalahgunaan dadah. Hal ini demikian dengan adanya pegangan agama yang kuat, seorang itu akan sukar untuk melakukan sesuatu kesalahan. Faktor kurangnya didikan agama juga menyebabkan mereka mengabaikan pantang larang dalam kehidupan dengan melakukan perbuatan salah seperti menghisap darah. Kesan-kesan penyalahgunaan darah akan diterangkan di bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih. Nombor matrik saya adalah 10 DLS 17F 2074. Saya fizikal dan mental emosi. Penyalahgunaan akan menyebabkan beberapa kepada penagih dadah. Semasa mengambil dadah, penagih dadah akan mengambil kesan euforia, iaitu mengalami halusinasi rasa khayal. Dari segi fisiologi, penagih akan mengalami peningkatan sel darah putih dan paras gula yang darah menggunakan otot-otot dan peningkatan suhu badan. Dari segi sosial, penagih dadah akan membawa penagih pada risiko dijangkiti HIV ataupun AIDS, hepatitis dan sesawan. Hal ini demikian kerana mereka menggunakan alat suntikan yang dikongsi dengan penagih lain. Bagi ibu yang mengandung, membawa risiko seperti keguguran kandungan yang tidak stabil, cacat ataupun mati. Selain itu, penagih dadah kebanyakan dikaitkan dengan pesakit psikosis, iaitu tiada siuman, kerosakan otak dan ketidakstabilan emosi. Hal yang demikian, mereka akan terdorong untuk melakukan perkara di luar angkaan seperti merompak, meragut ataupun merogol dan meningkatkan kadar kebelakangan masalah sosial. Keadaan ini menyatukan imej negara dan pelaburan asing tidak berani untuk melaburan di negara kita. Langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan dadah di kalangan remaja. Pertama, ibu bapa harus menerangkan secara terperinci bahaya penyalahgunaan dadah, ubat-ubatan, kepentingan dan cara pengambilan yang betul. Selain itu, media massa juga harus membahayakan penyiaran berita-berita dan cerita-cerita yang lebih membawa keinsafan dan iktibar kepada masyarakat mengenai kesan-kesan dadah terhadap kehidupan harian. Selain itu, kempen kesedaran haruslah diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dengan melibatkan kumpulan remaja menjadi sasaran mudah para penjual dadah. Manakala ibu bapa haruslah menjadi contoh-contoh terbaik kepada anak-anak serta sentiasa berbincang dengan anak-anak tentang kesan buruk penyalahgunaan dadah. Bukan sahaja ibu bapa dan kerajaan, pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah merupakan langkah awal untuk membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Seandainya tidak dibendung, masalah ini akan terus mengancam dan mengugat kesejahteraan negara. Pendidikan pencegahan dasarnya untuk mendidik di samping memberikan maklumat untuk menyedarkan mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah sebelum ianya terlambat. Selain itu, kesedaran diri remaja penting untuk mengetahui najis dadah. Kesedaran diri ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Kesan-kesan penagihan dadah. Tanda-tanda penagihan dadah pada umumnya boleh dilihat melalui perubatan
tertentu seperti paras, rupa, sikap, tabiat dan tingkah laku. Beberapa tanda umum boleh dilihat berkaitan dengan kegiatan penagihan nada seperti kemerosotan kehadiran di sekolah atau tempat kerja, mutu kerja, disiplin dan hasil kerja. Setelah itu, merendang tidak tentu sebab selalu menguap dan tidak bermaya. Ketiga adalah kemerosotan paras rupa dan kebersihan diri. Akhirnya, tabiat suka menyembunyikan apa-apa dilakukan atau Hai, selamat petang kepada Ustaz dan kawan-kawan saya sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis data soal selidik yang telah dijalankan di Politeknik Seberang Perai. Soal selidik yang pertama adalah mengenai penyalahgunaan data berdasarkan umur responden. Menunjukkan umur responden. Graf bar menunjukkan soal selidik dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Seberang Perai. Mengenai penyalahgunaan data berdasarkan umur, seramai 40 responden mengambil bahagian di dalam soal selidik ini. Jika dilihat pada graf di atas, umur yang paling tinggi adalah lingkungan 18 hingga ke 21 tahun dan 32 responden daripada 40 responden. Seterusnya diikuti dengan lingkungan umur lebih dari 21 iaitu 8 responden. So kesimpulannya kita dapat tahu iaitu umur 18 hingga 21 responden adalah terpengaruh dengan penyalahgunaan data. Soal selidik yang kedua adalah mengenai penyalahgunaan data berdasarkan jabatan, iaitu menunjukkan jabatan responden. Carta pie di atas menunjukkan soal selidik yang dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Seberang Perai. Berdasarkan jabatan, sebanyak 40 orang responden mengambil jabatan dalam bahagian dalam soal selidik ini. Jika dapat dilihat carta pie, sektor biru menunjukkan peratusan yang paling tinggi iaitu 50%, atau separuh daripada keseluruhan responden adalah daripada jabatan perdagangan. Sektor merah menunjukkan peratusan responden daripada JPA iaitu 25% atau 10 responden. Seterusnya, sektor hijau menunjukkan peratusan dari responden daripada JKM iaitu 15% atau 6 responden. Dan diikuti sektor ungu menunjukkan 10% daripada JTMK. Kesimpulannya, sektor biru mendapat majoriti iaitu 50% atau 20 responden daripada jabatan perdagangan. Soal selidik yang ketiga adalah mengenai penyalahgunaan dadah berdasarkan semester. Carta pie di atas menunjukkan soal selidik mengenai penyalahgunaan dadah berdasarkan jabatan. Seramai 40 orang mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Jika dapat dilihat carta pie, sektor biru menunjukkan peratusan yang paling tinggi iaitu 52% ataupun 21 responden daripada semester 5. Seterusnya menunjukkan sektor merah peratusan semester 4 iaitu 22% atau 9 responden. Sektor hijau menunjukkan peratusan semester 1 iaitu 13% atau 5 responden dan diikuti dengan sektor ungu menunjukkan peratusan semester 2 iaitu 8% atau 3 responden. Sektor yang paling rendah kuning iaitu 5% atau 2 responden daripada semester 3. Kesimpulannya, majoriti responden adalah dari semester 5 iaitu 21 responden mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Soal selidik yang keempat adalah mengenai penyalahgunaan data berdasarkan kaedah pelajar mendapati pengetahuan tentang data. Carta pie di atas menunjukkan soal selidik mengenai penyalahgunaan data berdasarkan maklum bebas responden terhadap kaedah pelajar mendapati pengetahuan tentang data. Seramai 40 responden mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Jika dapat dilihat pada carta pie, sektor biru menunjukkan 50% atau 20 responden menjawab media sosial. Sektor merah menunjukkan 32 atau 13 responden menjawab rakan-rakan. Seterusnya, sektor hijau menunjukkan 10 atau
10% atau 4 responden menjawab televisyen, dan diikuti sektor ungu menunjukkan peratusan yang paling rendah iaitu 8% atau 3 responden yang menjawab surat khabar. Kesimpulannya, kebanyakan menjawab media sosial adalah kaedah pelajar mendapati pengetahuan tentang dadah. Soal selidik yang kelima adalah mengenai penyalahgunaan dadah. Berdasarkan penagih, dadah akan melemahkan daya ingatan dan menyebabkan seseorang menjadi mental selepas suatu jangka masa. Graf bawah menunjukkan soal selidik mengenai penyalahgunaan dadah. Berdasarkan penagih, dadah akan melemahkan daya ingatan dan menyebabkan seseorang mengambil mental selepas suatu jangka masa. Seramai 40 orang responden mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Jika dilihat pada graf menjawab yang paling tinggi iaitu 40 responden, seterusnya diikuti dengan graf yang menunjukkan tidak iaitu tiada siapa. Kesimpulannya, majoriti yang terhadap penagih dadah akan melemahkan daya ingatan dan menyebabkan seseorang mental selepas suatu jangka masa adalah graf bar yang merah. Kesimpulannya, semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat maupun kerajaan perlu berganding bahu memerangi gejala penyalahgunaan dadah ini. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama berusaha memerangi dadah kerana adalah musuh utama negara dan dadah boleh meruntuhkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebagai pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara, biarlah kita hidup bahagia tanpa dadah. Janganlah disebabkan nila setitik rosak susu sebelangga. Kerana negara kita adalah contoh dalam kalangan negara Islam. Kerana tidak mahu masalah penyalahgunaan dadah ini mencemarkan nama baik bangsa, aman dan negara khususnya. Sekian, terima kasih.